Ada orang tu memang macam tu, jadi kita kenal, oh dia macam tu. Macam orang perempuan, bising, memang macam tu. Kalau tak bising tu bukan perempuan. Hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu sebab orang lelaki dia banyak sibukkan diri dengan benda lain. Bila dia tu tak payah pening kepala, dia sibuk diri dengan masjid, buat program. Abang ada meeting ni, jadi bising tu sekejap kat rumah. Sibukkan diri dengan kuda, contoh. Tanya Kabil, dia borak dengan kuda lagi banyak borak dengan bini dia, saya silap kan. Masuk berborak tu lelaki kurang bercakap dengan isteri. Dia dah ingat penceramah banyak cakap dengan rumah, tak ada. Dia cakap ni, apa dengar tak ni? Dengar tu lah. Kan. Orang perempuan macam tu. Tetapi berdasarkan kisah yang disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan pada tuan pengerusi acara, kepada bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa masjid, begitu juga yang bahagia Tan Sri dan keluarga. Terima kasih banyak yang sudi hadir, dan seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Puan tu lebih sikit lah kan, sebab dia ramai ya. Orang perempuan ni dia ramai, mana-mana pun ramai orang perempuan. Nak pula Samsul debat yang datang kan. Tapi iyalah, orang lelaki dah tak ramai, yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Tu masalah tu kan. Tapi tak apalah, yang datang ni steady kan. Jadi hari ini tajuknya adalah tentang keluarga bahagia, akhlak mulia, tonggak bahagia. Jadi maknanya dikaitkan dengan akhlak. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itu sebabnya kadang-kadang penceramah macam-macam panggil dah kan? Cerita macam-macam. Orang perempuan ramai, dengar ramai, takut dengar kan. Tapi perangai macam tu je kadang-kadang. Bukan orang sini lah, tempat lain daging macam tu kan, cakap lah kan. Dah perempuan macam tu lah, dia katakan ayat. Tak, sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya adalah dalam diri kita. Sebenarnya cabaran yang paling besar bukan hanya pada yang mendengar ceramah, termasuklah pada yang menyampaikan ceramah kan, adalah untuk melaksanakan apa yang kita ada. Di dalam, kalau kita tengoklah kan, senarai pintu api neraka, salah satu pintu neraka tu nama dia neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni untuk siapa? Banyak lagi lah pintu-pintu lain. Cerita-cerita satu pintu Sa'ir. Nak tahu pintu lain, mana kena panggil lagi lah ceramah ya. Tajuk lain pula, tajuk neraka macam tu kan. Kan? Neraka Sa'ir ni adalah yang mana manusia tu dah diberikan peringatan dah. Dia tahu, tapi dia tak ubah, dia tak buat. Dia tahu kena bersembahyang jemaah, dia tahu dia kena solat, tapi dia tak buat. Dah bagi peringatan, solat, tapi dia degil dekat dalam hati dia. Macam tu. Jadi tu memang salah satu pintu yang dikhususkan untuk orang yang macam ni.
kan. Jadi kesimpulannya dengarlah ya. Dengar cakap. Jadi nak jadi keluarga bahagia ni, keluarga bahagia nak bentuk ni dalam diri kita. Dia kalau nama institusi keluarga. Apa maksud institusi? Macam institusi keuangan, institusi pendidikan, institusi keluarga orang sebut kan. Kenapa dia sebut institusi? Apa maksud institusi? Maksud institusi struktur mekanisme yang menjalankan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang balik belum tentu sama bunyi. Tapi macam tu lebih kurang lah. Mana struktur mekanisme yang menjalankan kerjasama antara fungsi. Setiap ahli organisasi ni ada fungsi. Bila dia menjalankan fungsi masing-masing, baru dia jadi institusi. Contohlah institusi masjid. Dia ada pengurusi nazir, ada dia punya imam, ada dia, tapi semua mainkan peranan masing-masing. Tapi bila banyak yang tak mainkan peranan, pengurusi je buat keputusan, pengurusi yang pengurusi keluar duit, pengurusi bayar, pengurusi ni, dia tak jadi institusi. Itu maksud dia. Institusi mesti semua mainkan peranan masing-masing. Macam masjid ni, contoh kan, disebabkan institusi semua mainkan peranan masing-masing, kita dapat alhamdulillah. Sumbangan daripada Tan Sri dan keluarga tu satu hal, tapi melaksanakannya, menjayakannya menjadi hebat macam ni, mana memerlukan kerjasama kan. Untuk makluman semua, inilah dia masjid. Apa nama masjid ni? Apa? Masjid Sungai Serai, Masjid Sultan Abdullah apa? Bukan? Oh bukan, salah. Belum bagi nama lagi. Tak apalah, eloklah tu nama Masjid Sungai Serai. Kadang bila sebut nama tu serupalah dengan masjid kampung sebelah kan. Nama Masjid Sungai Serai, inilah dia Masjid Sungai Serai. Kepada siapa yang baru hari pertama datang, saya ucapkan selamat datang. Yang faham tak faham? Jadi jangan buat apalah ya. Jadi selamat datang. Beginilah selesanya masjid ni. Begitulah masjid ni. Ada lagi bahagian kapet yang masih lagi belum sempat lusuh. Saya tanya, masjid baru tak 12 tahun dah. Ya. Saya minum dekat dalam tu tadi. Ya Allahu Akbar, cantik bilik ni. Tapi nampak aircon tu dah lama. Dia kena tukar casingnya. Macam tu kan. Tak, tapi maknanya nak tunjuk, betul lah 12 tahun kata. Tapi maknanya dijaga dengan baik masjid ni. Tu ya. Kita tinggal nak datang ya. Dan untuk makluman semua, bukan hari ni sahaja ada ceramah. Setiap hari ada kuliah. Termasuklah datangnya guru-guru takmir di masjid ini. Jadi untuk makluman semua, jangan tak datang. Malahan guru takmir yang datang mengajar setiap hari di masjid ni, ilmunya jauh lebih mendalam daripada Syamsul Debat. Jadi jangan tuan-tuan dan perempuan tak datang. Malahan ilmu yang mereka kongsikan tu lebih besar manfaat dan nilainya. Kerana apa? Kerana mereka lebih detail, melibatkan hukum, fiqah dan sebagainya. Datanglah ramai-ramai. Kadang-kadang kat Malaysia ni memang pelik sikit. Umur dah 60-70 tahun baru nak belajar baca Fatihah. Memang betul. Lambat ustaz, dah tua-tua baru belajar. Tak apa, daripada dah nak mati baru dia ajar. Eloklah tu kan. Datanglah ke masjid, insya-Allah. Jangan dengar cakap-cakap orang, pergi masjid belum tentu elok, pergi perangai gitu kan. Memang betul, pergi masjid belum tentu elok, tapi ada harapan elok kan. Pergi disko, pergi kelab malam belum tentu tak elok. Memang betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah yang pergi kelab malam ni berhenti isyak, tak pernah lagi. Kan, tak pernah lagi. Jadi siapa saja yang berkahwin, membina rumah tangga, semua nak mengimpikan kebahagiaan. Tetapi tak ada lagi setakat ni kita jumpa orang yang betul-betul menggambarkan muka dia bahagia sangat bila kahwin. Tak ada. Yang ramai bahagia nak kahwin. Lah kau kampung sini ya? Alhamdulillah, lama tak jumpa Saya cam sahabat-sahabat sini. Aduh, sini kampung kau. Tak ada pun tak jumpa. Belah mana rumah?
Kampung sebelah. Oh, okey. Kan kita jumpa ya. Sahabat saya ni. Jadi belum pernah kita jumpa yang orang bahagia kahwin ni betul-betul nampak bahagia. Yang kebanyakannya bahagia nak kahwin. Nanti jemput datang Sekarang majlis kahwin saya tahu seminggu lagi. Datang tahu bawa family semua. Bahagia sangat. Lepas seminggu dah mula dah pergi rumahnya, dah bergaduh. Pergilah mak saya tu, pergilah ni pergi ziarah. Tak, orang kahwin kebiasaannya baru kahwin ni kena ajar sikit orang budak-budak nak kahwin ni. Pertama kau bertunang, jantan jangan pergi. Faham? Maksudnya bapak tu biarlah pergi. Maksudnya pengantin, bakal pengantin tunang, jantan jangan pergi. Jaga maruah sikit orang lelaki. Mahal sikit muka kau tu. Family pergi, biar family pergi, bawa je mak ayah pergi ke pak saudara pergi. Sarung cincin mak sarung. Bakal mak mentua sarung dekat bakal menentu. Macam tu je. Budak sekarang pelocap ambil gambar. Tak malu je. Kalau saya pergi majlis, saya nampak budak bertunang, nampak berubah muka saya tu. Sebab saya ni nampak yang tua. Nampak aja muda, tapi saya tua sebelum usia. Maksudnya saya ni bab adab adat memang jaga betul. Ini lelaki pergi beria, dia lah nyarum cincin lah. Jangan. Kalau betul tak tahu, susah sangat nak cari jalan pergi ke kampung Sungai Serai. Tunjukkan sampai simpang tu dah, turunkan family, pergi duduk kat luar sana. Duduk dekat ni, kat kedai mana kat depan sana. Jangan kau dekat kat rumah tu. Macam tu, faham? Tak apa, itu dulu. Assalamualaikum. Orang tua tu pun sama. Di Negeri Sembilan, kalau dulu-dulu kan kalau kita dengar, orang perempuan kalau putus kena bayar ganda. Betul tak? Orang lelaki putus tak jadi apa. Sekarang tak. Lelaki pun kena bayar kalau putuskan pertunangan. Tahu? Dah nikah baru datang tunjuk. Bakal tak datang. Lama pun tak datang. Macam tu baru mahal jantan ni. Faham? Baru-baru ni ada wartawan, ada satu artis ni bertunang. Nampaknya kelibat si yang lelaki tu tak ada masalah ke? Apa bangang wartawan tu? Itu satu lagi dalam tempoh bertunang, memang betul darah manis lah orang cakap, banyak masalah. Sebab tu jangan bagi rapat sangat. Kalau betul tak sabar dah mengentat dan gatal sangat kau nak menikah, kau nikahkan cepat. Tunang hari Jumaat, hari Khamis kahwin. Faham? Tu tak sabar sangat kan? Jangan tunang lama-lama kan? Kita janjikan tak adalah lama sangat, 3 tahun. Jadah kau tunang sampai 3 tahun kan? Tunang 3 bulan, tunang 6 bulan, tak apalah. Nak kenal dia, kenal sudah lah. Kenal family dia ke apa tak kisahlah kan? Macam tu. Lepas tu jaga. Ini dah tunang, naik motor elok-elok tu, pegang jatuh karang, maknya punya kerja. Jangan. Siapa kata tunang tu bukan lesen dia? Faham? Jadi itu satu. Kemudian bila dah kahwin, dah nikah, lepas majlis ini cerita detail ni kan, nikah kan. Lepas akad nikah, kalau boleh buat penyerahan. Bapa pengantin perempuan dengan mak pengantin perempuan duduk bersela menghadap pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Salam pengantin lelaki. Lepas selesai akad nikah, lepas selesai lelaki tu solat, dah habis akad nikah tu, dah selesai, dah sah tu semua, dah lepas taklid semua dah baca, ambil dah, kalau boleh paling baik dah ada wuduk tu tadi, pergi tu solat sunat 2 rakaat, sujud syukur, selesai. Sebab itu salah satu trik nak tengok bilik pengantin. Wah bilik macam tu boleh semangat sikit kan. Lepas tu duduk depan bapa dengan mak pengantin perempuan tadi, ayah pun cakap, dengan ini salam ni, dengan ini ayah serahkan anak perempuan ayah bawah jagaan kamu.
Jangan kalau dia buat salah, buat silap, tegurlah dia baik-baik. Ayah sendiri pun tak pernah jentik, dia pun tak pernah. Wahal birat budak tu kocok budak kecil. Tapi mana ayat lah, ayah pun tak pernah pukul dia. Lepas tu pesanan ayah satu lagi, jaga solat, jaga agama dalam rumah tangga. Dan juga pesan ayah, kalaulah anak ayah ni rindu nak jumpa mak ayah, janganlah kau halang dia balik ya. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab apa yang kita cakap masa tu dia akan ingat. Penting tau benda. Apa tu barulah serahkan. Yang tu lah. Seminggu lepas tu, yang cerita tadi tu, nak sampai ke situ. Seminggu yang honeymoon tu, keduli yang kemudian nak ke honeymoon, bila boleh honeymoon. Bawa pergi rumah pak saudara, mak saudara ni. Campur saudara, tahu. Menikah semua datang, semua bagi semoga panjang umur, murah rezeki, Allahu Akbar, bahagia anak cucu, bahagia sampai ke akhir hayat, semua doa. Tapi dah habis tu hilang. Campur saudara mara pergi rumah ni Pak Lang, ini adik mak, ayah ni kakak mak, ini belah ayah, seminggu selesaikan macam tu. Bawa buah tangan, orang di Sembilan tu panggil bawa bokor. Bawa bokor ni bawa dodol ke, bawa wajib ke, bagi, kemudian bekas tu nanti dalam tu diisi duit, tak payah dah. Bagilah buah tangan, buah ke, bagi apa benda, kek ke, bagilah, kek lapis ke, bagilah. Kan? Bagi yang apa tadi, yang apa kita makan tadi, cempedak goreng tu pun tak apa, sadap cempedak kan, sedap. Tapi saya tak boleh nak makan banyak sebab yang lain semua perhati. Pahal pula ni. Aku saganlah. Lepas tu dah si Kabil ni pula ada depan aku, dia pun tak makan. Dia pantang tu, orang berkuda ni dia tak boleh makan cempedak. Sendawa kuda tu. Dah semua perhati, tak ada ke siapa nak makan cempedak ni, ke seorang ni makan ni. Sedap kan. Itulah tu bahasa kiasan kan, macam saya kata tadi, bahasa kiasan. Yang faham tu dia bungkus lah tentu kan. Yang faham kan, yang tak faham lebih baik tak tahu lah kan. Tapi memang sedap betul. Bawa pergi, itulah cerita lebih kurang. Jadi mana kata, macam saya sebut tadi, perkahwinan ni kadang kebanyakannya bahagia sebelum tu, tapi bila semasa dan selepas susah nak jumpa. Macam mana kahwin? Yang kita tu selama ni nak kahwin, dengan orang mana? Dengan orang Penang. Bestnya doanya happy. Bila dah kahwin dia bertanya, macam mana kahwin? Okay lah, itu paling hebat lah tu. Alhamdulillah. Tak ada yang ya Allah kenapa lah aku tak kahwin pada dulu. Tak ada cakap macam tu. Tak ada. Tak, imam pun tak dapat jawab macam tu. Tak ya cakap orang lain kan. Masuklah Samsul Debat tanya macam mana kahwin? Alhamdulillah. Macam tu lah kan. Sebab perkahwinan ini dia bukannya satu bentuk perkahwinan ni sebenarnya satu kehidupan, cara hidup kita. Dan nak bahagia dalam rumah tangga, 3 perkara tak boleh elak. Pertama, mesti dengan syariat Islam, tak ada cara lain. Syariat Islam tak jaga solat, tak jaga tiang agama, takkan bahagia dengan cakap saya. Takkan bahagia. Kosong, jiwa rasa macam tak tenteram, ada je masalah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan dia adalah merupakan proses berterusan. Dah 10 tahun, 20 tahun kahwin, bunyi lagi tu. Tak faham betul aku dengan bini aku ni, apa lagi yang dia nak. Baiklah. Mama kak aku jawab. Ubah kan. Tetapi kalau kita faham, contoh. Kita jalan kan, nampak ada orang, hui, orang tu cakap macam tu. Faham dia tu? Dia macam tu. Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Dia ada masalah saraf sikit. Kita tahu. Jadi kita tak marah lah kan dia. Kan? Ada orang cakap dia, "Oi, pegang kau mana? Apa hal?" Macam nak bergaduh. Tapi dia macam tu. Saraf dia putus. Tak, memang ada orang macam tu. Kan? Ada orang tu memang macam tu. Jadi kita kenal, oh dia macam tu. Macam orang perempuan, bising, memang macam tu. Kalau tak bising tu bukan perempuan. Hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk.
Tu sebab orang lelaki dia banyak sibukkan diri dengan benda lain. Bila dia tu tak payah pening kepala, dia sibuk diri dengan masjid, buat program. Abang ada meeting ni, jadi bising tu sekejap kat rumah. Sibukkan diri dengan kuda, contoh. Tanya Kabil tu, dia borak dengan kuda lagi banyak borak dengan bini dia, saya silap kan. Masuk berborak tu lelaki kurang bercakap dengan isteri. Dia dengar, ya. Tengok penceramah banyak cakap dengan rumah, tak ada. Dia cakap ni, ya, iya, abang dengar tak ni? Dengar tu lah. Kan. Orang perempuan macam tu. Tetapi berdasarkan kisah yang disampaikan ketika zaman Saidina Umar, bayangkan Umar ni antara dalam sejarah panglima angkatan tentera yang garang sekali. Orang tu takut dengan dia. Jadi seorang sahabat ni, dia tak tahan kena leteh dengan isteri dia, membebel lagi je ni, tak boleh jadi ni, aku nak mengadu dengan Umar. Sampai kat rumah Saidina Umar, baru nak mengadu dengan Umar, tak jadi. Sebab Umar pun kena dengan bini dia. Dia tu panglima tentera yang paling garang sekalipun kena dengan isteri dia, dengan pula aku, dia kata. Tak apalah, balik dia. Bila dia pusing nak balik tu, Saidina Umar nampak, sahabat, kenapa, ada apa tu? Dia kata. Dia pun datang balik, tak adalah, sebenarnya aku nak mengadu dengan kau. Ni terjemahan tu. Tak macam tu burak dah. Macam ni 9 nak cakap apa kan? Ni terjemahan aja. Aku nak mengadu dengan kau, isteri aku ni membebel lagi-lagi. Tapi tengok engkau pun kena, tak jadilah aku mengadu, dia kata. Maka kata Saidina Umar, sebenarnya macam ni lah sahabat, dia kata. Apa sangatlah yang orang perempuan ni bebelkan, apa sangatlah yang mereka kecakap, nak dibandingkan dengan apa yang mereka buat. Bebel-bebel dia, banyak cakap dia jaga makan pakai aku, dia jaga makan pakai anak-anak aku, dia jaga kebajikan aku, dia didik anak-anak aku, dia masak, siapkan segala keperluan aku dan anak-anak. Apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak orang perempuan? Makna dia mengaku dia membebel. Nampak? Ada poin tu, nampak? Bila dia mengaku senang. Macam tu. Menyesal aku mengaku, dia kata kan. Tapi memang betul pun. Orang perempuan dia bebel paling lama pun 4 minit. Dia penat, dia minum air, dia sambung balik. Itu je. Waktu dia minum air, cepat-cepat cari tempat lain. Itu je. Itu yang kedua. Tidak ada pasangan. Kadang-kadang laki aku ni apa lagi lah yang dia nak. Ya Allah, pening kepala aku lah. Dah tua nak lagi. Betul. Orang perempuan kena faham. Orang lelaki ni pasal lain macam yang nak mati ke apa. Tak. Orang lelaki dia makin berusia, dia lagi menghargai masa yang dia ada. Betul saya kan ni? Dia kadang dia tu sebab jangan. Pada saya kalau keluarga tu makin tua, makin berasing tidur, fail. Siapa yang asing tidur malam ni, bang, masuk dalam bilik. Faham? Makin tua makin rapat dah. Tidur tu kalau boleh tangan isteri tu usap perut suami tu. Allah abang. Faham tak? Suami tu lah dapatnya hilang. Saya tak boleh tidur lah ustaz, bunyi-bunyi ni tak boleh berdengkur. La ilaha illallah. Tapi saya nak pesan ni, saya untuk makluman semua, saya dalam proses nak dapatkan oksigen untuk tidur tu. Betul tak? Siapa yang tidur berdengkur teruk, pergilah cek. Saya cek. Ada mesin dia yang kita boleh cek, pasang dekat sini satu, pasang dekat dada 2. Lepas tu kita pakai tu kan. Tidur. Keluar report, hantar dekat lab test. Rupa-rupanya saya memang selama ni saya percaya yang saya berdengkur sebab penat sangat. Kebanyakan orang lelaki dikatakan berdengkur selepas kahwin ni memang teruk berdengkur. Betul tak orang perempuan? Tetapi orang lelaki tidak pernah mendengarnya. Tak ada pun. Okey je tidur. Cuma kadang-kadang dia terengah. Dia terperanjat sendiri. Tak, masa saya cek tu, saya kata sebab adik saya Syamsul Fazli, dia pun pakai benda tu. Dia pakai benda tu, kata
Alhamdulillah dia tu. Macam pelik pula. Abang dah tak bunyi bila tidur. Ya ke? Saya pun cuba, saya pun ambil. Sebab selama ni ramai orang ingat tu normal. Tak normal sebenarnya. Bila saya pasang mesin tu dia bagi sewa satu hari 200.5. So saya ambil sehari je lah. Nak test dulu. Tidur, faham? Tidur yang penting mesti 5 jam. 5 jam ke atas. So 5 jam cek, rupa-rupanya bila keluar result sebanyak 84 kali setiap jam nafas saya terhenti waktu tidur. Namanya obstructive apnea. Betul. Dia kena cek kan. Lepas tu ada apnea. Dia kata kena pakai oksigen. Tu betul. Sekarang ni tengah bincang ni oksigen yang mana nak pakai. Sebab lepas tu kadar oksigen saya tu dia kata paling tinggi 92-93%, dan kalau dia drop boleh cecah 60%. Maknanya sangat bahaya. Itu yang ramai orang kita ni, dia meninggal dalam tidur. Ya Allahu Akbar, baik arwah ni dalam tidur. Mana tercakik tu. Yalah, ada yang memang tidur senang, senyum, tak berdengkur. Dia tu sebab tolonglah siapa yang, terutama orang yang badan agak besar, cek. Sebab dia selalu pernafasan kita tu sebabnya siapa yang tidur berdengkur ni, bila dia bangun dia masih lagi penat badan dia. Sebab dia tidur tu dia bekerja lagi sebenarnya. Saya ambil oksigen tu testing pakai. Dia ada yang testing punya oksigen ni saya pakai. Jaga-jaga dah pagi subuh kan. Maknanya kualiti tidur tak ada kejap-kejap. Kalau nak terjaga pergi bilik air. Tu cek. Ni pesan saya lah. Dah mula berubah muka saya singmat. Kan? Tak ada. Orang perempuan tidur sama dengan tidur dengan suami. Suami memang macam tu. Dia makin berusia dia makin manja. Nak mati dah orang tu ni. Rapat. Alah. Apa masalahnya? Dah tua-tua. Anak semua dah besar-besar. Anak-anak dah tak duduk kat Sungai Serai. Semua dah duduk dekat KL. Duduk Shah Alam. Lalu Guthrie kan, dia tak main lah duduk Sungai Serai dia kan. Iya, ramai yang dah macam tu. So tinggal kita je dengan suami kita. Apa salahnya manfaatkan untuk memanja-manja, gurau-gurau, buat macam Nabi gurau senda dengan isteri. Kita buatlah. Dah tua dah Ustaz. Tua buat cara tua kan. Nabi macam mana? Nabi dalam rumah main kejar-kejar. Cuba buat. Dalam rumah, jangan kat luar. Kau nampak? Itu bukan JK masjid ke tu sebelah lagi? Keluar cerita tu kan. Jangan. Ya. Nampak tak? Manja-manja, gurau. Ni dah tua main nyuruh. Main nyuruh. La ilaha illallah. Awak jadi. Yang bini pun kira 1, 2, kira sampai 20. Lalu 15, 6, 15. Bunyi cerit. Aduh, habis dia terbakar lah perut ni. Ya Allah, apa Zam. Tadi buat apa tadi? Dah lupa dia kena cari suami dia tadi. Dia pun lupa. Lepas tu dia masak. Mana pula laki aku ni keluar agaknya. Sampai potang motor ada, dia pergi naik kereta ke, naik motor ke mana, naik dengan tumpang kawan dia ke. Sampai malam tak balik-balik. Laki dah koreh dalam almari tu. Jumpa tuan imam, mam lelaki saya tak balik mam. Carilah, cari. Panggil report polis bawa anjing pengesan. Koreh dalam almari, tertelan ubek gagat. Sian arwah ni. La ilaha illallah. Kenapa duduk almari tu? Tak tahulah, lupa. Mak contohlah. Bergurau, senda. Ya, pergi masjid. Saya tengok tadi perempuan berapa ramai datang berseret dengan kawan. Datanglah dengan boyfriend, datang dengan suami. Suami dah tak ada Ustaz. Ya, tak apalah kan. Ya, datang dengan suami. Lepas kuliah subuh pagi tadi, lepas subuh berjemaah, keluar naik motor, berhenti makan canai. Ya, momen.
Roti canai tu air kopi tu pula siap straw bersilang. Wah, macam tu baru dia jadi kan, contoh. Dan yang ketiga, nak bahagia, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian Nabi dah ajar kita nak cari apa? Nak cari bakal pasangan ni. Tengoklah 4 perkara. Yang pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Penting tau. Nabi tersebut yang pertama tengok kecantikan dia. Mustahak juga. Jangan muka hari pertama tengok tak boleh belah macam mana? Kan? Muka dia tu lawa. Lawa betul macam tu. Tapi lawa ni jangan risau, sebab Allah jadikan mata kita tak sama. Mata dia ni nampak dia ni lawa, mata ni nampak ni lawa. Nampak? Tu sebab JK Masjid macam-macam bincang ni, macam apa benda nak design, macam mana nak orang bagi cadangan je ni, sebab mata tak sama. Kan? Macam banner. Tu sebab kena tukar-tukar orang yang buat banner tu, sebab kalau orang yang sama buat macam tu pattern banner tu. Kan? Color tu juga dipilih sebab dia suka color tu. Sebab yang cantik tu berbeza-beza. Sebab kereta, tengoklah berapa banyak kereta. Orang ni pakai kereta ni, orang tu pakai kereta ni, sebab pada pandangan berbeza-beza. Li jamaliha, tengok kecantikannya. Suka kita memandang dia. Orang perempuan ni sebenarnya kecantikan dia bukan rupa tu. Kadang-kadang pada perilaku percakapan dia pun cantik lah dia ni. Sebenarnya bila dia bercakap tu, ada orang tu dengan masakan dia, nampak? Nampak? Yang kedua, tengok li nasabiha li hasabiha, tengok keturunan dia. Dia keturunan apa? Mandeliang, Banjar, Jawa, Minang. Tengok keturunan dia. Macam saya campur. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi janang, bantailah kan. Tak adalah, tu tak adalah campur dengan Europe ke, tak adalah. Tapi mana kata maksud keturunan ni keturunan yang baik-baik. Ayahnya imam, ayahnya ustaz, maknya orang kuat masjid, adik-beradik dia tahfiz semua. Bagus tu. Contohlah. Tapi yang keempat apa? Yang ketiganya apa? Hartanya. Bukannya dengan harta kekayaan itu kita nak membolot untuk mengambil kesempatan. Tak, maksudnya kita tahu kapasiti dia dekat mana, kemampuan dia dekat mana. Dan yang keempatnya, lidiniha, agamanya. Tengok agama dia. Dan Nabi pesan kalau tak ada pun, tak ada satu pun yang kita nampak ciri itu ada, paling tidak tengoklah agama dia. Itu sebabnya waktu saya bentangkan paper di Setiawan Perak pada tahun lepas, cabaran rumah tangga abad ini, cabaran pembinaan rumah tangga ada 3. Pertama, cabarannya adalah tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Apa maksud tak mampu? Tak ada duit tapi nak kahwin. Tapi kalau ambil balik apa yang Nabi pesan tadi, paling tidak tengok agamanya. Maknanya kalau tak ada duit pun tak apa. Ada setengah keluarga dia kata, tak apalah, ayah pun tak nak menyusahkan kamu. Kalau betul dah jodoh kamu jagalah dia baik-baik, sebab tengok agama dia bagus. Hantarannya memadailah dengan senaskah Al-Quran. Mudah-mudahan murah rezeki kamu lepas kamu kahwin. Alhamdulillah, bahagia, insyaAllah. Ada yang macam tu. Tapi ni apa pun tak tahu kan? Dah lah tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Berapa ramai orang kahwin buat pinjaman peribadi di bank-bank konvensional dengan sistem perbankan konvensional dengan interest. Duit campur faedah jadi duit hantaran, jadi duit mas kahwin. Masalah rumah tangga. Sedangkan Nabi dah kata segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi dah sebut dalam khutbah terakhir Nabi.
Tapi ada yang cakap tu, tapi memanglah sistem perbankan Islam tak ada interest, tapi cas perkhidmatan dia tinggi, baik pakai bank biasa. Orang yang cakap macam tu suruh mengucap balik semula, sebab dihukum. Tu Nabi sebut tu. Segala, bayangkanlah kalau pergi ke bank Islam sekalipun, tengok berapa ramai yang bukan Islam pun simpan duit kat bank Islam. Sebab apa? Sebab dia tahu itulah sistem yang paling adil dan tidak berubah-ubah sifat dia, tetap ada akad dia. Dia pun tahu sistem konvensional ni menindas pada penyimpan dan sebagainya. Tu je, jangan gunakan duit yang bercampur-campur ni, jangan. Itu sebabnya tak mampu, buat cara tak mampu. Yang kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Apa pun tak tahu, ilmu tak ada, apa tak ada, tapi nak kahwin. Tu sebab saya pesan, kalau yang gemar yang kahwin bersilang budaya ni, selalu saya pesan, dia tak nak kahwin dengan orang Sungai Serai sebab hidung dia sama fashion. Dia nak cari yang hitam metalik, dia nak cari yang geng-geng Afrika tu, orang berbentuk keseseko, macam tu lah nama dia, macam tu lah kan. Dia nak cari yang orang putih, dia nak cari yang galap, dia nak cari yang perang sikit rambut, macam tu kan. Dia nak cari yang luar negara, yang bukan Islam tu. Bagus, tapi satu je perkara, bagilah syarat. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah kena ingat ni, anak-anak hari ni dia tak macam dulu. Ikut apalah, apa kata mak, saya ikut je lah. Budak sekarang dia boleh lari dari rumah tu sebab dia nak kat boyfriend dia tu. Jadi cakap kat dia, boleh mak tak kisah kau nak kahwin kalau dah tu jodoh kau dengan dia. Tapi satu je mak letak syarat, ayah letak syarat. Apa dia? Suruh dia mendalami agama 6 bulan sebelum kahwin, pergi kelas, pergi kuliah. Sebab kita nak dia, jangan dia masuk Islam sebab nak kahwin, biar dia kenal Islam. Berapa ramai yang kita jumpa hari ni yang bukan Islam masuk Islam lagi taat daripada yang Islam tu. Kadang-kadang ada lelaki tu cakap, tak apalah besok dah kahwin, pandailah aku ajar. Sampai sudah tak ajar. Tu sebab suruh dia dalami Islam dulu, kenal Islam. Jadi dia seronok dengan Islam. Islam ni macam ni, Islam macam ni, kemudian baru kahwin. Sekurang-kurangnya kenal Islam. Satu lagi kata Profesor Madya, Dr. Nick Salida, kenal kan Dr. Nick Salida kan, yang USIM tu. Dia kata apa? Salah satu ciri yang tak layak kahwin termasuklah yang panas baran, tak layak kahwin. Ingat tu, siapa yang dah kahwin panas baran, kita masuk kategori tak layak kahwin. Jadi bawa-bawa mengucap istighfar sikit, biar ada ni bertenang sikit. Nak marah tu, oh ya Allah, sabar, astagfirullah. Nak marah, astagfirullah. Ni nak marah ni, ada yang kena pijak, kena sepak ke dapur dan sebagainya. Berdiri, mak gila betul, dia suruh berdiri. Jangan makan dulu, berdiri. Yang kena berdiri suami dia, punya garang bini tu. Hari ni banyak berlaku kalau isteri ni tu ada kedudukan yang tinggi berbanding suami. Tu yang kata kahwin sekufu tu. Dan yang ketiga, masalah rumah tangga hari ni adalah ikhtilat. Tak jaga batas hubungan sebelum kahwin. Saya baru dapat mesej semalam, dah kahwin baru dapat tahu yang isterinya dulu pernah terlanjur. Jumpa dekat telefon lama. Semalam dapat. Macam mana saya nak buat Ustaz? Bukan senang tau. Walaupun benda tu berlaku sebelum kahwin. Orang lelaki ni dia lain sikit. Bila dia dengar benda tu, dia baru tahu sebelum kahwin, sebelum kenal kita. Sebab orang perempuan pula, dia tak boleh cerita tu aib. Allah memang larang kita buka. Jangan kita buka aib kita. Dulu saya pernah terlanjur dulu 2 kali je. Mampu yang tak nak kau, dia diam je. Lelaki pun sama. Tetapi hari ni dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, media sosial boleh dapat balik benda-benda tu. Ni gambar, teringat zaman dulu, pap nampak gambar tu macam ni. Tu zaman saya dengan girlfriend dulu. Lah suami nampak ni macam bini aku je. Dah bergaduh.
Rupanya cek, dia pergi siasat pula, dapat tahu pula dulu pernah check in hotel berapa kali. Kita tak tahu apa-apa. Betul kita orang main berbincang soal agama je. Tak ada mana tu. Akhirnya berlaku masalah. Ada satu pasangan ni yang saya jumpa, dia jumpa gambar-gambar, dia jumpa video, dia jumpa apa, menangis dia. Anak dah ramai, dah 5 orang anak, 5-6 orang. Lepas tu saya kata, bila ditanya pada dia, so macam mana, isteri baik tak? Baik, dia jaga anak macam mana? Baik. Tapi benda ni berlaku bila? Sebelum kahwin. Masa tu dah kenal abang? Belum. Habis dia jaga anak? Okey, semua jaga anak. Dia solat jaga. Dia jaga abangnya, dia jaga saya elok. Macam ni lah, abang balik berfikir lah elok. Buat solat sunat taubat 7 hari berturut-turut. Buat solat sunat taubat. Lepas tu buat solat sunat istikharah, minta Allah tunjuk. Lepas sebulan 2 bulan saya jumpa dia, macam mana bang? Saya dah buat keputusan apa dia? Saya salam isteri saya peluk dia, saya kata abang minta maaf sebab abang lambat selamatkan isteri abang. Dia cakap dalam 50 pasangan satu je jadi macam tu. Tak nak bagi mesej dekat semua, hati-hati, jaga. Daripada kita ni anak dara, orang perempuan yang mana ada anak dara, jagalah batas hubungan daripada awal. Sekarang ni alah biasalah budak sekarang. Ayat tu yang bahaya sekali tu. Biasalah budak sekarang, check in biasalah. Hotel bajet banyak pula sekarang ni, kan? Ya. Oh yo. Banyak hotel sekarang kan. Murah ya kan. Betul, memang betul, tapi kena jaga. Baik lelaki, baik perempuan. Sebab benda tu boleh merosakkan kawan rumah tangga. Jaga daripada awal. Itu mustahak. Ya? Itu jaga. Jadi dalam kita nak berbahagia ni, dalam kehidupan kita berumah tangga, macam saya sebut awal tadi, syariat Islam kena jaga. Maka saya selalu share 5 kunci nak bahagia. Pertama, kunci rumah. Maksud kunci rumah tu apa? Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Bangun awal pagi. Berapa ramai tadi? Syamah Samsul Bad datang subuh tak semayang kita ni. Tak, bukan ke sinilah, ni tempat lain. Tak semayang. Ada macam tu. Tak jaga subuh. Macam tu. Subuh tak jaga tuan-tuan Nabi lah. Itu sebabnya Nabi pesan apa? Siapa yang nak dimurahkan rezeki dia, ni saya beritahu ni. Siapa yang sekarang ada masalah kewangan, siapa sekarang ada masalah banyak duit, hanya tak cukup, apa masalah pun tak tahu. Ada je masalah. Rotek mati serentak. Time tu lah rotek kereta nak mati. Time tu lah duit anak yuran nak bayar. Time tu lah ni matu terserentak. Apa hal ni? Marah. Maka Nabi ajar siapa nak dimurahkan rezekinya, jaga 2 amalan ni. Nabi kata, pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, jaga. Nak dapat tu memang kena bangun awal. Siapa yang datang sembahyang subuh berjemaah di masjid ada harapan. Sebab lepas azan ni dekat TV ni dia ada jam tu. Lepas saja azan dia bagi masa 10 minit sebelum solat subuh. Sebelum naik iqamat 10 minit, masa tu boleh solat sunat 2 rakaat paling tidak. Solat sunat tahiyat masjid, solat buat 2 rakaat. Buat. Dekat rumah boleh tak? Boleh. Bila dah masuk azan, Allahu Akbar, buat. Orang perempuan pun boleh buat kat rumah. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau subuh dia tu bukan subuh gajah ni, dia pukul 7. Tapi kalau 5 minit sebelum zuhur tu subuh dinosaur. Gila betul. Membutuh apa tahu mana, membutuh ke pengsan. Jaga 2 ni, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan amalkan sedekah subuh. Tu 2 Nabi ajar. InsyaAllah berubah hidup kita. Cuba amal, masukkan duit dalam tabung. Ataupun sebelum subuh tu dengar azan Allahu Akbar, online transfer Masjid Sungai Serai, nombor akaun Bank Islam. Bank Islam CIMB, Cimbank. So
78065234 contoh tu akaun saya tu kan. Nak Masjid Sungai Serai CIMB Bank Pump description, wah doakan saya kaya, wah ada tulis tu. Amount RM1 itu tak tahan. Tangan amount ni RM1 dah lah. Tak apa amal. Nabi suka kita beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu penting. Hari RM1, esok bagi RM1. Tengoklah berubah tak berubah hidup tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak tanya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh susah ke? Susah ke tak susah? Sedekah walaupun RM1 setiap pagi susah ke? Tak susah. Tapi itulah yang payah nak buat. Kita pun tak susah. Kita dengar tak susah 2 rakaat je kot. Sedekah tak ada sebut pun mesti bagi 10,000 sehari, tak? Iya. Tu sebab Nabi sebut apa? Nabi satu pagi tu Nabi nampak Fatimah masih lagi berbaring-baring di tempat tidur dia. Apa Nabi kata? Bangunlah wahai putriku. Bangunlah wahai putriku. Janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Nabi pesan. Sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab orang yang bangun awal ni rezeki murah, insya-Allah. Tu orang tu dulu membuta sampai tengah hari, joki mahal, menyusahkan orang, bangunlah. Mak itu marah. Sebab apa? Sebab tu. Orang tu dulu dia memang marah macam tu, tapi semua ada kaitan dengan agama. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Mak kita cakap. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Mak sebut tu. Kita pun tertanya-tanya, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud orang tu sejajar dengan apa yang Nabi ajar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia memberi manfaat pada orang lain. Bangun awal subuh berjemaah. Orang perempuan kadang-kadang dia fed up. Bencilah lelaki ni, jantan ni tidur membuta je. Dia bantai semayang seorang. Dia seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka tengok suami kat katil. Neraka lah orang tua ni, bersedapnya kau. Kejut suami, susah lah ustaz dia nak bangun. Jangan kejut lembik-lembik ni, jangan. Abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah kaedah kejutannya, sudah-sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak aja. Iya. Payah sangat nak bangun. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api? Neraka. Oh, kau ni Allahu Akbar. Kau nak bagi aku takut je lah. Bangun subuh lah aku. Apa tadi? Bangun subuh. Ya. Masuk bilik air. Orang lelaki masuk bilik air mandi. Segarkan badan, gosok gigi, fresh, baru jadi imam rumah. Baru betul. Nabi pesan bezakan rumah kamu dengan kuburan. Lalu kubur, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa kat kubur tu? Apa dia? Apa dia? Golap. Itu dalam kubur. Memanglah golap. Siapa suruh masuk dalam tu? Aku tanya. Lalu kat kubur apa yang kau rasa? Gelap dah lah. Kau masuk betul dalam kubur tu. Orang sini kreatif betul lah. Lalu kat kubur apa dia? Apa berlaku kat kubur? Sunyi. Sunyi sopi, tak ada orang. Apa nak dikata? Sunyi. Senyap aja. Macam tu Nabi kata, beza rumah tangga kamu dengan kubur. Maksud Nabi, lantunkan bacaan ayat suci Al-Quran dalam rumah. Salah satunya solat jemaah. Sini bangun, jangan terpisat-pisat ambil wuduk. Muka rambut contohnya rambut. Yang anak ngantuk nak. Kejut anak solat subuh sama dengan keluarga. Kesian bang, dia budak lagi. Besok nanti dah besar-besar pun kita ajak dia. Salah. Kanak-kanak yang berusia 3 tahun
sampailah 7-8 tahun adalah kategori yang paling mudah nak diasuh solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Faham? Faham faham. Dah tua bangku baru nak ajak. Tu sebab bawa anak-anak ni betul. Tadi kan tengok budak ni berlari biasa. Itu budak biasa. Tapi dia akan membiasakan dirinya datang ke masjid. Tapi kalau boleh mak ayah didik lah. Nanti kita datang masjid, duduk diam-diam, jangan Allah marah tahu. Tahu. Duduk diam-diam. Macam tu bawa anak. Ini kadang ke masjid ni pun satu hal. Bukan sini, tempat lain. Nampak balik pergi balik. Komen pergi balik. Sampai tua budak tu tak datang masjid. Biasalah budak-budak boleh lari, itu biasa. Katalah tengah semayang ni ada budak-budak berlari kan. Dek macam ni masuk saf. Diam, masuk. Disebabkan lelaki ni tadi, AJK ni tadi nak betulkan budak-budak ni punya saf, dia lambat solat, dia dapat pahala walaupun dia lambat. Sebab dia nak betul, nak jaga semua orang. Ni cerita betul. Nampak? Budak memang macam tu. Lain lah kalau yang besar-besar JK masjid ni boleh lari. Dia duduk balik tembok tu, imam masuk, cak lah pahal pula. Itu patut kau halau kan balik. Dah tu bangku baik perangai. Faham? Anak-anak kan, pernah kita tengok dalam YouTube tu, bila dia semayang, dia sujud, anak dia panjat. Lepas tu ayah ni bangun, dia pegang, takut anak dia jatuh kan. So kalau maknya cakap, cakap elok-elok, ini tak, pergi main jauh. Ayah kau tak tambah, ayah kau semayang. Sampai tua budak tu, waktu semayang kan main jauh. Tarik budak tu bawa turun. Dek, cuba ikut macam mana ayah semayang. Macam tu, pandai anak mak. Macam tu lah. Lain lah kalau waktu ayah tu semayang, mak dia yang panjat. Itu patut halau. Tua bangku baik perangai kan. Itu faham ya. Solat subuh berjemaah, ambil wuduk. Ini tak ambil wuduk, tak mandi, tak apa, jadi imam. Anak nak apa benda yang abah aku cakap ni. Ni sebut lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu senyap. Yang anak dah pula senyap kembahan. Yang bini kat belakang membuta dah orang tua. Langsung bini dah segegah. Aham. Waladhdallin. Dah habis Fatihah. La ilaha illallah. Aduhan. Itu masalah tu. Bila ambil wuduk, kumur, gosok gigi, mandi semua, baru ambil wuduk, lepas tu semayang. Baru betul. Istau sufufakum, lurus rapatkan saf. Mak steady bapak. Rapatkan saf. Okay. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wih ada gema wih. Sebila abah pasang speaker ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Wow, betul. Sampai hujung waladhdallin. Amin. Kumandang kat rumah. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu surah. Anak kat belakang dah agak dah.
Anak pun tahu abah nak baca surah apa. Inna ataina kulullah, inna ataina kulullah, tak apa. Itulah surah paling popular waktu PKP itu. Itulah surah abah kau, tak ada surah lain. Tak apa, itu jadi imam. Habis bagi salam, zikir. Lepas zikir pula doa. Allahu Akbar. Doa. Prosedur dia, protokol kena jaga. Yang pertama, Allah dulu. Yang kedua, salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lepas tu doakan mak ayah dulu. Kalau suami, doa mak ayah dulu. Kalau isteri, doakan suami dulu baru mak ayah. Ingat, protokol nak kena betul. Susun atur dia tu. Lepas tu doa, ya Allah. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak semua tengok mak dia. Yang mak dia panas-panas, sibuk je lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Seronok anak tu sebut nama dia. Aku juga sayangkan anakku yang kedua, Angah, ya Allah. Angah, nama kau pun ada. Aku juga sayang anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa, dia jawab. Nampak tak? Macam tu. Sesungguhnya, ya Allah. Mana tu? Kau murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan yang tercurah kepada kami, ya Allah. Macam tu. Iya. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Sampai dekat hati. Nampak? Lepas tu, hati-hati orang perempuan. Dengar doa suami. Kadang dia tengok imam, kadang ada doa, kadang imam kan dia ada turun naik. Alhamdulillah, syakirin, mana mazidah, ya Rabb, yang bagi di jalan wajah sultanik, Allah kawan jannah, sahati kawan nak. Dia bunyi ada senyap, bunyi senyap. Tapi orang perempuan hati-hati. Kalau dia suami doa je tu, dengar betul-betul. Jangan amin kalau yang tak pasti. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin. Amin ya Allah. Makbul. Mana tak berapa jelas, orang perempuan dengar betul. Berikanlah aku ni, ya Allah. Kuat sikit. Macam tu. Inilah. Satu lagi, orang lelaki kalau nak tegur isteri, dalam doa senang. Kita nak tegur depan, awak ni cuba ni, pahala bergaduh. Dan doa, ya Allah, kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Wah, isteri pahala ni. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isi katakan dia pun sama. Menyaut membalas tak jadi. Untuk anak kita pun nak peksa kena apa? Ya Allah, jadikanlah anak kami, sebut nama-nama anak-anak kita. Jadikanlah mereka anak yang saleh-salehah, ya Allah. Anak sulung kami bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka nak. Angah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9 je. Macam mana ni nak dapat 12? Abah pun tak tahu subjek ambil berapa. Nampak? Tu sebabnya kalau kita baca Yasin kan, dia ada satu tempat tau. Kalau kita baca, ni sebagai rahsia sikit lah kalau kita boleh amal. Sampai dekat ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Biasanya kalau saya amalan keluarga saya, memang mak saya dulu mesti ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali. Tengok berapa kali kita nak ulang salamun qaulam mir rabbir rahim. Bila kita baca tu ulang kali, dalam hati terus niat nak doa apa, nak apa, sebut. Bila sampai ayat hujung, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, kan dekat hu tu, iza arada syai'an
Iza arada sya'an ayyakul lalahu. Hu tu merujuk kepada niat kita tadi, apa yang kita doakan tadi. Tak payahlah ulang balik. Berdasarkan apa aku minta tadi, ya Allah, kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Itu salah satu cara. Ada satu ayat lagi dalam surah Yasin. Saya tak nak beritahu ayat mana untuk lelaki. Nak bagi isteri dengan cakap, baca ayat tu. Baca pandang tepat kat mata isteri tu. Saya tak nak beritahu sekarang, nanti perempuan tahu kita nak baca ayat tu. Nanti kemudian lah saya bagi, kan? Baca tu sampai pandang tepat kat mata isteri tu. Saya tak nak beritahu ayat tu. Baca, pandang mata dia, InsyaAllah dia dengar cakap kita. Tapi kalau kita baca tak habis baca lagi, pahal, tak jadi. Dia tak jadi. Dia sama. Ya, kena ingat tu. Mula tu, nak baca apa tu? Nak baca apa tu? Dia tu sebabnya jaga je lah rumah tangga kita ni, tu je. Jangan peduli. Satu lagi, jangan suka-suka komen sekarang media sosial. Jangan suka-suka komen kritik rumah tangga orang. Tak usah. Tolonglah jaga. Semua nak tunjuk kat orang, semua share. Pegang tangan kat handbrake, kaulah segalanya. Kalau nampak lelaki handsome-nya, imamku. Yang tak handsome tu pengungsi khairat kematian. Agak je lah kan. Tak apa-apa dia orang. Betul. Tak usah komen-komen. Artis ke siapa, dia tetap manusia. Bila kita komen pula, seolah-olah kita hari-hari duduk di rumah dia. Tak usah. Jangan. Kita cakap tu macam kita baik sangat, Allah uji pula keluarga kita. Jangan. Kita ni jangan cakap, wah, kenapalah macam tu, tak bersyukur apa semua. Salah. Cakap, ya Allah, jauhkanlah keluarga aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Ya? Betul, ni cakap betul ni. Saya pesan sangat-sangat ni. Nak jaga rumah tangga, salah satu media sosial jangan beria sangat. Sekarang tuan-tuan boleh tengok yang kata sebut TikTok tadi, kan? Kalau ada TikTok, saya nak beritahu ni, TikTok ceramah Syamsul Debat, fake account. Berapa banyak dia buat ceramah Syamsul Debat, kan? Syamsul Debat, dia Syamsul Debat je. Dia tak ada ceramah Syamsul Debat. Dia buat banyak sangat akaun ceramah Syamsul Debat. Follower dia ramai, dia letak tiba-tiba je keluarga Syamsul Debat. Tak mana dia dapat gambar anak bini saya semua mengucapkan selamat tahun baru 2024. Masa bila aku sampaikan ucapan ni? Bila follower dia dah tinggi, dia delete semua, dia jual akaun TikTok tu dekat orang. Tu sebab hari tu waktu saya umumkan cabutan bertuah, ramai orang tak tahu sebab dia follow TikTok yang salah. Itu sebabnya hati-hati. Siapa yang dah follow tu tolong unfollow. Cari yang Syamsul Debat official tu. Macam tu. Tu belum cerita lagi, dulu pernah dalam Facebook Syamsul Debat is awesome, benar tak? Syamsul is awesome, benar tak? Satu lagi Syamsul Ustaz Syamsul Debat. Saya tak pernah letak nama saya Ustaz Syamsul Debat. Saya letak Syamsul Debat je, ataupun Syamsul Amri Ismail official, tu rasmi. Dia dah letak nama saya. Dia masuk ke ceramah saya sikit, tapi artikel pasal ubat kuat lah, jual minyak ni lah, minyak kelinci lah, la ilaha illallah, kata. Yang paling best ada satu artikel tu, ketahuilah suami isteri berpegangan tangan tak batal wuduk. Yang benar Syamsul Debat bawah tu. Pejabat mufti semua telefon saya. Saya kata saya tak pernah keluar statement tu. Itu saya beritahu. So pastikan follow yang apa? Follow yang betul lah. Jangan follow yang tak betul. Sebab ada orang ambil kesempatan, bila dah ramai follower, dia jual barang. Itu sebabnya macam travel umrah. Untuk makluman semua, Syamsul Debat tak ada syarikat travel. Satu. Kedua, saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Itu sebab setiap kali saya pergi, saya akan pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. Kalau orang tanya, Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz lah, bulan berapa Ustaz pergi? Bulan 6. Ustaz pergi dengan siapa? Okey, contact travel ni. Saya kata, pergi dengan saya. Okey, tanya travel tu. Saya pergi dengan macam-macam company, daripada TH Travel, saya pernah pergi dengan Andalusia, saya pernah pergi dengan Harmony, pernah pergi dengan HB, KRS Travel, macam-macam travel. Dengan ikhlas.com saya pergi. Sebab apa? Sebab saya tak nak ada syarikat yang ambil kesempatan letak muka Syamsul Debat, trip yang saya tak pergi pun dia kata saya pergi.
Orang pun daftar, orang serius, nak pergi dengan Samsul Debat ni. Pasal tak pergi pun tu. Dekat-dekat nak pergi, Samsul Debat dia tarik diri, jadual dia penuh. Dah aku yang kena marah. Satu lagi nak pesan, hati-hati dengan iklan gambar penceramah. Bukan Samsul Debat je, macam-macam penceramah ada. Pelaburan patuh syariah, bayar RM300, dapat belah-belah ribu, dia kata. Jangan terpedaya. Tak ada pelaburan pun yang Samsul Debat masuk, tak ada. Tak ada, tak usah. Lepas tu masa masuk tak tanya, dah kena tipu baru tanya. Ustaz, yang tu pelaburan tu macam mana? Mana aku tahu kau yang masuk? Mana tahu. Ada sekali tu muka saya, muka Ustaz Haryanto dengan Amin Idris. Kami bertiga, mana aku tengok gambar ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat tu dia edit jadi pelaburan patuh syariah. Hati-hati. Hari ni orang menipu atas nama agama ni ramai. Pelik. Kan? Travel umrah pun tipu orang, kan? Ada yang tipu langsung tak pergi, tawaf kat KLIA. Petang dah sampai Sungai Serai. Hai, kata pergi umrah, balik hari je kata. Dah kena tipu. Yang satu lagi tu bukannya tipu tu, dia tipu package. Sampai kat sana lain tempatnya. Dia kalau dekat KLIA dah lain bunyi mutawif tu. Iyalah tu. Kita ni, saya nak pesan pada semua jemaah ya. Kita ni datang untuk beribadah. Kalau ujian dugaan tu biasa. Tu tandanya hotel kau bertukar tu. Tak salah kau tanya banyak, dah sedih bunyi tu kan. Betul. Tu jaga-jaga. Tu sebab ramai orang. Hari tu saya paling pelik, bulan 10, bulan 11, bulan 12 saya pergi umrah hari tu. Jemaah Malaysia tak ramai. Dah tak ramai yang pergi. Sebab macam terlampau banyak sangat orang menipu, orang takut nak pergi. Yang paling kesian orang kampung yang jadi kumpul duit, letak buah tikar kotak. Duit buah tikar kotak letak dalam periuk sikit, campur-campur, dapat RM5,000. Dia kata tak apa sekarang ni ada Tan Sri sponsor. Bukan Tan Sri ni, Tan Sri lain. Dia cakap macam tu tadi, dia kata tu. Bayar RM5,000 je, lagi RM3,000 ada Datuk sponsor. Tu yang tawarkan KLIA tu. Banyak sangat hari ni. Hati-hati. Cek betul-betul. Sebenarnya kita boleh semak, cari syarikat-syarikat yang okey. Banyak syarikat baru yang okey juga, tapi kena cek betul-betul. Cari sumber dia, betul ke ni? Tengok gambar tu, dia letak gambar ikon tu. Cek dengan PA dia, betul ke dia pergi pada bulan ni? Betul ke ni yang ada? Betul ke? Ada orang buat tu SD travel, masa bila Samsul buat travel? Tak ada. Siap gambar beg dia semua. Ada. Teruk. Banyak orang kena tipu dah. Macam-macam. Okey, balik cerita kita ni. Lambat habis ceramah. Sedap ceramah lama. Boleh lagi? Boleh. Yalah. Ramai betul lagi ni. Saya ingat 20,000 tak kurang. Melempah sampai keluar. Apalah je sikit. Jadi makna kata itu yang pertama, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Kedua, kunci apa? Kunci rumah, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kita kena serah pada Allah. Ada orang cari kerja tak dapat, dah nampak lah. Tanya balik, kenapa tak dapat kerja? Dan orang yang dah murah rezeki, jangan cakap dengan orang, kau kena belajar dengan aku. Dia sebenarnya kena ada strategi. Salah. Allah. Apa orang lain tak usaha ke? Usaha. Kau nak senang macam aku, kau kena berubah cara fikir kau. Amboi ayat. Nak bagi nasihat berpada jangan sampai tahap sombong. Tu je. Sebab ada orang rezeki tak sama. Dia bukan apa benda dia tak buat. Pukul 4 pagi dah bawa lori roti tu, hantar roti Nia tu. Saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja camah kita ni. Bawa pukul 4 pagi sampai pukul 8 pagi kerja jadi pengawal keselamatan. 8 pagi sampai pukul apa? Sampailah pukul 6 petang. Pagi pula kedai restoran mamak tu, pakailah apron, ambil upah bercuci pinggan. Pukul 11 malam baru balik. Pukul 11 malam balik, anak bini dah tidur. Pukul 3 dah bangun, siap. Pukul 4 bawa lori. Hari-hari macam tu. Kenapa susah hidup dia? Allah belum rezekikan dia untuk senang. Tu je. Berapa ramai ni ayah anda bonda yang ada kat sini? Dulu susah duduk Sungai Serai ni. Kan? Mana ada jalan yang cantik tu macam tu? Mana ada dulu Sungai Serai ni?
Aku bertani tak serai kat mana ni? Sungai sorai tu memang tak boleh mandi. Sungai tu sorai je isi. Bertambah dah 4 sungai tak boleh mandi. Pertama sorai, sungai Sorai, Miang. Yang kedua Sungai Buloh, macam mana nak mandi? Tak boleh. Yang ketiga Sungai Besi. Gila kau, melantun kalau kau tahu. Yang keempat Sungai Lambing. Lagi gila. Baik kan? Tu empat sungai. Bertambah satu sungai lagi, Sungai Sorai. Tak, makna kata kalau kita tadi cari rezeki tadi, serah pada Allah Ta'ala. Jangan lupa tau, Nabi waktu dia pegang dada Imam Ibnu Abbas, apa yang Nabi bagi tahu? Kalaulah satu dunia ni berhimpun, kalaulah satu dunia ini berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ini berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Jangan takut, minta dengan Allah banyak-banyak. Susahlah hidup saya macam ni. Cek balik, semayang cukup tak? Susahlah saya hidup saya. Tanya bila last sedekah, tanya. Lalu tabung panjang, pas. Betul? Oh, sorry. Sila, lalu. Tanya balik. Itu kunci dia, paling simple. Nampak Nabi pesan cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi pesan dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Contohlah kita tengok Tan Sri, kan, dia kaya, orang cakap saya pun tak pernah check akaun dia. Tapi sebenarnya yang paling kaya, tanya pada Tan Sri, yang paling kaya sebab hari ni kebersamaan dia dengan keluarga. Tu sebenarnya kekayaan yang sebenar. Dapat duduk, saya datang nampak bahagia, anak bini tinggal ni, seorang dia datang nengok bini orang. Betul, tu ceritanya. Sibuk hari-hari. Betul, macam mana? Dah tugas, saya tak ada kerja kan, ceramah. Iya, tu sebab saya kata tu, kejar bahagia. Jadi bila saya bahagia, tengok orang bahagia, tu bahagialah. Tu je. Kalau kerja kaya sampai bila pun takkan kaya. Kalau tanya Tan Sri, Tan Sri kaya sekarang, mana ada? Tan Sri kerja, alhamdulillah adalah, rezeki Allah bagi. Tak ada yang cakap kaya. Sebab kaya tu berapa baru kaya je kan? Betul, berapa baru kaya? Samsul debat, kau tengoklah kereta dia, ya Allah. Susah betul aku ni. Naik Azia kau cakap, aku naik Hilux pun kau cakap. Macam mana? Tu yang saya ceramah dekat Ijuk tu. Saya sampai naik Azia, relax dulu, jangan masuk dulu. Saya tadi dah sampai awal tadi. Saya parking kat depan rumah orang mana tadi. Ada garaj kat tempat simpang tu tadi. Relax dulu dalam kereta. Lepas tu saya macam tu lah, saya parking dulu dekat depan tu, dekat parking biasa. Saya tak parking penceramah, kan tak ada kerja kan. Saya duduk. Masa tu ceramah lepas maghrib. Lepas tu orang dah azan tu, relax dulu. Orang ikamat aja, orang masuk dalam, baru saya masuk. Saya semayang kat belakang, senang saya nak jamak. Saya pun semayang kat belakang, jamak. Dah habis saya jamak, semayang isyak tu, pakcik kat sebelah saya tegur, jamak belum sampai lagi. Haralah aku salah masjid ke apa? Saya tanya balik, penceramahnya siapa? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal saya siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Tak sempat cakap, dia dah cakap lagi. Semenjak keluar TV ni, lambat datang kan. Saya pun diam je, tak jadi cakap. AJK Masjid nampak. Dia kata, dia panggil saya pun salam pakcik. Pakcik, saya mula dulu nak ceramah. Oh, pandang. Saya pergi sampai kat meja, saya duduk, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Tu kan, susah betul. Tak ada. Sebenarnya kenapa saya suka bawa Azia?
Kenapa? Sebab saya rasa rendah diri. Memang rendah pun dekat dalam tu. Dan julur kepala. Ya Allah, syukur dah kereta. Saya sayang, kereta saya tu dah cecah hampir 400,000 km sekarang ni. Dulu bawa pergi Terengganu, Kelantan memang naik tu. Cuma sekarang ni dah ni saya bagi jadikan kereta apa, bagi staff saya pakai. Dah Izzah Arif mentegur saya, Haslin mentegur saya, kau kufu naik mat bang, kata. Kau pakai kereta yang lain tu kau tak pakai. Saya yang besar sikit tu, kalau saya bawa yang besar sikit, ya Allah aku bawa ni, Allah sebab family aku tak muat naik kereta kecil, Allah tu aku naik ni. Macam tu je cakap. Kita kena cakap macam tu. Kau tidak kan ada perasaan tu, setan ni. Kau ada. Tu masalah tu. Betul. Jangan main-main. Nabi kata apa? Takkan masuk syurga kalau dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jangan main-main. Itu sebab kena jaga. Saya naik tu tak apalah. Dia besar tu sebab alasan dia senang. Jalan kampung, lasak-lasak boleh. Tu je. Saya tidur sebelah. Driver berapa kali tukar. Nak masuk driver yang ke-14. Tak ada yang tahankan Samsul Bad ni. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Tompek lain-lain. Macam tu lah nak buat macam mana kan? Sebab macam mana saya boleh jadi kuat ceramah ni? Apa suplemen saya? Doa orang ramai. Yang orang cik-cik, yang mak-mak ni semua doakan saya. Dia bukan sibuk selfie. Ada panjang umur lah ustaz, murah rezeki. Ada satu makcik tu dekat Kelantan tu, ada satu bergambar macam ni lah. Tu macam tu lah, tak kisahlah kan. Tapi betul, orang tu tua kebanyakan semua doakan saya. Makasih lah banyak kan. Ya. Jadi mana kata cari bahagia, bukan cari kaya. Kaya bila tak selesai, betul tak? Ni baru ni kecoh kan, pencen ke USP kecoh kan. Tapi ada yang cakap bagus ke USP, sebab bila pencen besok, bila dah habis besok, duit terkumpul dah ada. Macam tu kan. Bukannya hanya makan duit bulan-bulan tu, dia dah ada duit belanja, dia ada kebebasan keuangan dia. Bagus tak? Pada ibu ayah yang berpencen atau berdapat duit persaraan, saya nak pesan ni, jangan habiskan kat anak-anak. Mak ni takkan tu tak boleh tolong. Kau nak kahwin, okey, mak sponsor lembu seekor, sudah. Ini takkan tu ni yang sadap kau. Apa hal yang susah aku? Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Ingat, kita dah bekerja bertungkus lumus, berlumus tungkus. Daripada muda sampai tua bekerja, bila pencen anak-anak nak habiskan duit kita. Jangan berpada-pada nak tolong anak. Biar dia usaha pula macam kita dulu. Itu pesan saya. Nak tolong berpada-pada lah. Ada satu, saya pergi dekat rumah orang tua-tua dekat Kajang, rumah tua-tua swasta ni. Saya pergi, anak ni mak tolonglah mak, abang nak buat ni pinjaman, tapi itulah kalau boleh nak cagarkan tanah rumah ni, boleh tak mak? Tukar nama menantu, tukar je nama, dia letak mak dia rumah orang tua tu. Terperanjat dengan cerita tu. Betul. Ada satu tu, mak duduk sini seminggu je mak, sebab Along pergi luar negara, nanti balik Along jemput. Lepas minggu, sebulan, 2 bulan, mak dia hari-hari kemas barang ni. Anak tak jemput. Bila cek nombor telefon, alamat, semua tipu. Berlaku. Ada satu pakcik ni, wheelchair. Bila nak sembahyang Zuhur dekat surau tu, pakcik tu, Assalamualaikum, Pak Lalu, senyum je. Oi, pakcik ni bersih muka dia. Dia boleh ambil wuduk, keluar dengan wheelchair tu, dia masuk. Tuan-tuan, terkejut saya. Rupanya pakcik ni, dia letak orang tu dengan tahap, dia ni bekas imam satu daerah di negeri Melaka. Imam tu, anak sibuk tak dapat jaga. Tu sebab saya kata, itu sebab bahagia duit banyak tadi. Belum tentu lagi, bukan duit ukur bahagia, tapi dia kan anak. Ada mak ayah, saya dah beli rumah 5 biji, alhamdulillah, anak pun ada 5, jadi saya dah bagi seorang 1. Kau orang kena ikut aku. Betul ke tu? Betul ke tu kunci bahagia? Mati mak dia, aku kan suka pun rumah tu, dia jual rumah tu, lepas tu bergaduh dengan rumah yang ada. Didikan sebenarnya itu mustahak. Jaga. Jadi mana kata, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, Nabi besar. Dan Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup.
Tak pernah cukup. Mana? Tu sebab ada orang, aku besok dapat duit gaji SP, relax, tak payah fikir apa dah. Tak sampai 2 minggu pegang senapang depan bank. Kau kata itu kau dah relax dah. Apa? Tak relax pun. Bukan saya menghina kerja pengawal keselamatan, tak. Dia yang cakap tadi dia kata nak kerja lah. Begitu. Sebab tak pernah cukup. Tu sebab hati-hati jaga. Allah uji muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Kita dulu susah apa? Macam saya lah, saya pun mak dulu Niaga nasi lemak, tolong gerai depan rumah, tolong bungkus nasi lemak. Pukul 3-4 pagi dah kena kejut, mak bangun, suruh golekkan gula donat tu, gentil kuih karipat, main-main Samsul debat gentil kuih karipat, lagi lawa daripada orang perempuan lah. Nah, memang buat kuih kuci macam ni, sambil bersela ni, minyak ni, layu daun, balik sekolah lap daun pisang dulu, buat homework. Dulu memang susah. Tapi saya sampai cakap apa tau? Saya cakap apa? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Saya pernah cakap macam tu. 2 tahun lepas, hujung tahun, saya duduk dengan adik-beradik saya cakap dia, tahu tak balung camah tu, balung cakap apa? Waktu kita kan dulu kena bangun pagi-pagi kan, kena buat kuih, kena tolong mak kan. Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Adik saya cakap apa? Kita orang pun cakap macam tu balung, dia kata. Sebab lepas saya keluar masuk universiti, dia orang pula sambung kerja tu. Tapi rupa-rupanya mak kita nak bagi kita rasa susah supaya kita faham nikmat senang. Nampak? Bangun pagi macam mana, depan kipas dengan suara pendek. Dulu kan suara rendah. Iya. Mak saya buat kuih. Itu sebab kalau Samsul Bat cakap sedap-sedap lah tu. Samsul Bat ni memang kalau tak sedap dia akan tegur. Saya akan tegur. Saya buat makanan ni memang saya cakap, yang ini kurang masin, yang ni macam ni. Sate ni memang tak ngam dengan ni. Sate ni kalau kau tak ada kulit dengan lemak atas tengah ni, orang akan muak makan. Lepas tu kuah kacang ni kau nak bagi ngam dengan ni macam mana? Masa kau masak kuah kacang, timbul naik taik minyak tu, kau cedok letak dalam bekas. Bila kau bakar sate tu, ambil taik minyak tu, cecah-cecah kat sate, baru dia ngam kuah tu dengan sate. Oh, baru tahu. Saya tahu sebab mak saya, adik-beradik mak saya Jawa ni, dan saya ni cucu wak rais sate. Memang cucu hari-hari macam tu. Faham? Baru dia ngam. Tu sebab orang kalau masak sate, kuah tu dia tak ngam dengan tu, susah. Kita perasan kita makan sate, kita celup tu tinggal minyak je, tak melekat pun kacang tu. Sebab apa? Salah satu tu pantang larang orang tu dulu petua. Jap. Banyak lagi sebenarnya tu. Kuih Lopez, ingat kuih Lopez? Ini pusing-pusing. Mak saya punya kuih Lopez baling kat dinding, melekat. Orang cakap balik, tangkap balik, pahal. Buat kuih, orang buat kuih, dia nak buat kuih. Gigit, tak boleh. Betul tak? Mak saya buat kuih donat tu. Kuih donat. Boleh tengok nanti saya share dalam YouTube, tengok macam mana mak saya buat. Orang lain dah siap bulat-bulat, tak, mak saya dah buat uli tu lembut, ambil letak dekat tangan bulat macam ni, mak saya lubangkan baru masuk dalam kuali. Dia punya kembang sampai maghrib lembut. Betul. Tapi bila saya cakap dengan mak, teragak lah nak makan donat. Mak saya kata apa, susah sikit sekarang ni. Sebab yeast yang beku dulu tu dah tak ada. Susah nak dapat mahal, mau ripan tu. Sekarang ni banyak yang serbuk. Kadang jadi, kadang tak. Tu mak saya kata. Tapi kebanyakan mak saya buat jadilah. Nak tahu macam mana rahsia dia? Tunggu macam mana mak saya buat. Nasi goreng ada rahsia dia, nasi goreng power. Mak saya kalau masak nasi goreng, saya satu kuali tu mesti makan seorang. Punya sedapnya. Makan letek nyawa dia sedap macam tu lah. Itu sebab dia bab niaga kan. Sebab bab kuih makanan saya akan tegur. Nasi kerabu, si dagang saya tegur. Sebab maklum saya 10 tahun duduk di STU Terengganu. Dia belajar ni buat nasi kerabu. Dia authornya jadi ala-ala Negeri Sembilan. Macam mana sambal belacan dia, macam mana dia punya budu tu nak bagi sedap. Semua tu ada rahsia dia. Asal pergi tajuk tu pula? Terlupa pula. Sedap pula ceritanya kan. Okey. Cari. Yang ketiga, kunci kereta. Masuk kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Baru boleh bagi. Contoh hari ni kan, boleh je bawa family semua datang ke masjid, boleh.
Kenapa tak kita lazimkan pergi ke masjid pagi subuh? Bawa. Di Masjid Felda Palung 14 dia buat kempen ni, anak-anak kecil ni datang sembahyang jemaah dekat masjid dapat duit belanja RM3 seorang. Dia buat bulan tu kempen. Jadi budak-budak tu pergi, bapak dia pergi masjid, bapak dia pergi, bapak dia tak pergi. Jadi lepas tu nak buat macam mana? Dia buat pula satu lagi kempen. Kempen siapa sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut tanpa putus dapat pengesahan daripada JK masjid. Okey, dia hari ni datang, besok datang, besok lalu lusa tak datang, kosong balik. Dia mesti 40 hari turut-turut, layak nama dia dimasukkan dalam dalam bekas tu untuk cabutan bertuah, menang skuter. Carilah orang yang boleh sponsor. Kan, sebiji skuter je kan. Contohlah. Tak buat tu sebab nak galakkan. Cuba tengok sekarang ni, alhamdulillah sekarang ni bayang kat Johor boleh 2 shift sembahyang subuh. Subuh macam Jumaat. Di Sungai Koyan tu dah berapa lama dah macam tu. Okey tak payah, tapi bagus buat sekarang. Sini memang macam ni subuh saya tahu. Kan, tempat lain tu subuh tanya, you ke weh? Kan? Ada orang cakap, alah kalau buat macam tu tak ikhlas lah ustaz. Kadang kena buat macam tu. Bila dia dah lazimkan datang hari-hari, dia akan rasa seronok lah. Kita dah mati tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sila, kita dah mati dalam kubur. Anak kita bakal kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang esok kita sembahyang subuh berjemaah kat masjid nak. Abang ni tiba-tiba je, bukan apa, arwah ni dulu sepanjang hayat dia selalu sembahyang jemaah kat masjid. Mengalir tak pahala kat mak ayah dia? Mengalir. Bang, petang besok kita karaoke nak. Kenapalah? Arwah ni dulu tak tinggal karaoke petang Isnin, mampus lah. Lain pula amalan yang kau tinggalkan. Kan? Bukanlah saya kata apa, tapi maksudnya yang baik-baik tinggalkan. Yang keempat, kunci syurga. Nak dapat syurga tak ada cara lain. Tiket dia satu je, apa dia? Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah macam mana? Ibadah sebanyak-banyak. Ni bulan Rejab ni masih berbaki kan. Puasalah selagi boleh. Kita boleh puasa Rejab ni sepanjang bulan boleh. Taklah. Syaban hanya setakat 15 saja, 15 Syaban saja. Lepas tu tak boleh dah puasa sunat. Melainkan dua keadaan yang boleh lepas 15 Syaban dia nak puasa. Dia memang istiqamah, tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, dia dibolehkan. Ataupun orang yang masih berhutang. Lah belum ganti lagi dah. Apa yang kau tunggu lagi? Kan? Tu cerita dia. Puasa, ibadah, ajak keluarga, ibadah sama-sama. Ibadah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Itu dia. Itu sebabnya kita hari ni kita diuji dengan cabaran hidup rumah tangga hari ni, diganggu, diuji dengan satu elemen yang paling berbahaya hari ni, iaitu media sosial. Jangan ukur kebahagiaan berdasarkan apa yang kita tunjuk kat media sosial. Hati-hati. Bukan semua benda boleh share. Buka YouTube Syamsul Debat TV, tengok tajuk penyakit ain. Saya baru je share dalam 2 minggu lepas tu, 3 minggu lepas. Tengok penyakit ain. Fahamkan betul-betul. Ramai yang tak perasan sebenarnya ada orang yang Allah bagi dia kelebihan tanpa dia sedar. Dia pandang orang tu, matilah kau, makbul. Penyakit ain, kembunglah perut kau. Jadi itu sebab orang Arab, kalau kita perasan kat negara Arab, kereta dia yang mahal-mahal tu, bengkok-bengkok, cala-bala, kepam tak berbasuh, dia memang biarkan sebab tak nak timbul penyakit ain pada orang yang tengok kereta dia cantik berkilat. Ada. Baby yang baru lahir, tulis ni dekat dahi ni, pakai celak alif lam lam ha, Allah subhanallah, dia letak ni. Letak dekat sini supaya bila orang nampak baby tu, subhanallah, ingat Allah. Bukan puji budak tu comel ke apa. Kita share dalam media sosial, alhamdulillah,
pagi tadi isteri saya selamat melahirkan anak comel kami yang kelima. Terima kasih atas doa semua. Adalah yang baru yang tengok tu pula sakit hati. Kita tak sedar ni. Yalah belagak macam seorang je dah nak. Sudahlah kau tengoklah banyak masalah budak ni. Makbul pula. Daripada penyakit ain tadi. Budak tu menangis, perut kembung, tak boleh tidur malam macam-macam. Ketuk pintu pun tak mau. Amak albab tak mau dia. Kena sawan tangis kan. Budak-budak kena sawan tangis. Ya, saya dulu kena penyakit sawan tangis. Sampai ke anak-anak saya pun kena. Dulu ada masa arwah atuk saya, arwah Lebay Yas, Lebay alias bin Wahab. Saya ni siang tidur, malam lalak. Wah, wah. Macam sampai dah tak keluar dah suara. Makin lama makin kurus. Minum apa tak nak. Makin lama makin kurus, makin kurus. Arwah atuk Lebay saya ni, dia mengaji Quran 3 hari 3 malam. Sambil saya menangis sebelah ni. 3 hari 3 malam. Habis 3 hari 3 malam, arwah atuk saya kata apa? Siaplah kain kapan budak ni. Siaplah kain kapan budak ni. Akhirnya saya dibawa ke spesialis kampung. Nama dia arwah Wanitam. Dia yang pandai. Budak ni dulu rupanya orang tu dulu tahulah ada daun kenan. Daun kenan tu daun apa entah. Dia orang panggil tu daun kenan, tapi ada nama daun tu, daun apa tak. Jadi bila daun tu direbus apa semua, mandikan saya kan, bagi siramkan suruh badan, doakan sikit ayat Qurannya. Elok boleh ceramah hari ni. Macam tu. Memang kalau ikut kan habislah budak ni. Dah tak boleh dah ni. Macam orang dulu kan. Sampai ke anak saya wanita tu yang selesaikan. Dia pegang elok diam budak ni. Tu kena sawan tangis lah tu. Oh bahaya sawan tangis ni. Siang dia tidur, charge bateri. Maghrib bateri dah full. Wah tengok. Wah bagi kat mak, bagi mak lang, mak long, mak teh, semua tak mau. Macam-macam doa, ketuk-ketuk apa semua, macam-macam tak mau. Tu dia. Jadi mana mainkan balik semula cerita tadi, mainkan peranan yang penting dalam keluarga hari ini. Cabaran saya kata media sosial. Pada artis pun saya tegur. Pada artis tegur, bila kamu berkonflik sampai pergi ke mahkamah syariah, jangan terlebih-lebih sangat bercakap ni. Wartawan tanya, bagaimana keadaan sekarang ni? Kamu kena ingat, selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri. Kamu tak boleh buka aib keluarga kamu pada orang luar. Nak buka aib dalam mahkamah, buka aib depan hakim, dalam unit running cara dengan pegawai syar'i, boleh. Tapi jangan buka kat media sosial. Mana nangis kamu, saya tak tahu kenapa hidup saya tak payah. Tolonglah, ni nak pesan sikit. Orang perempuan nak luahkan perasaan, bukan di media sosial. Kau keluarkan status, sudahlah. Jantan semua sama. Kawan-kawan baca, ni mesti ada masalah dengan lelaki dia. Jadi fitnah. Tu belum cerita lagi. Hari-hari upload ni, gambar dengan bini, gambar dengan suami, peluk-peluk, gambar-gambar pap. Tiba-tiba sibuk pula minggu tu, tak upload dah, seminggu, 2 minggu tak upload. Ada komen, hai sekarang ni korang share gambar family, ada masalah ke? Yang komen tu jantan yang ambil kesempatan. Betul. So, jangan ukur kebahagiaan dengan media sosial. Tak usah. Tapi itulah, kita ni benda tu tak salah pun. Media sosial tu tak salah. Tapi kita ni, cara kita menggunakannya, gunalah share benda-benda baik. Macam share ceramah, share maksud-maksud, poin-poin yang kita dapat hari ni, kongsi. Tak ada masalah. Okey. Tapi jangan kongsi benda-benda yang boleh menyebabkan. Bayangkan, saya dah tanya, ada seorang hamba Allah ni, saya tengok, saya langsung unfollow dia. Bukan kenapa saya tak nak follow dia, sebab saya tak boleh baca konten itu menyebabkan nanti seolah kau mengundang perasaan yang tak elok pada orang. Dia ubah suai rumah, rumah semi-D, buat cantik ni, ceiling ni apa semua cantik, fountain ni siap dengan air terjun. Lepas tu apa tulisnya? Alhamdulillah, siap juga pondok burukku ini. Orang yang tengok meleleh bengang kan. Tu saya kata, saya tak boleh. Kalau nak tulis pun, boleh tak nak tulis? Boleh. Tulis apa? Bagus tak kerja kontraktor ni? Siapa yang nak pakai khidmat kontraktor ni, ambil nombor telefonnya, kita nak tolong dia. Tak apa.
Tunjuk makanan. Oh, tengok jangan main-main. Samsul Debat tengok main. Lemon kosong. Contoh. Tak, memang saya request. Memang PA saya kata saya tak minum air manis. Jadi minum air, wah, tengok kau ada, tu salah. Tapi kalau kita cakap, okay, siapa yang nak minum air lemon power yang disiapkan oleh chef apa nama? Chef Hussein. Dapatkan segera. So dapatkan cepat. Oh, memang best gila. Siapa yang minum memang lupa nama dia bin siapa. Ui, dahsyat air ni. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tu kata, makna tujuan kita nak tolong orang berniaga, promote, tak apa, betul, buatlah. Contoh kita pun, okey, jom datang ramai-ramai, ceramah, kuliah, doa, Samsul Debat, jom ramai-ramai, dapat pahala, itu tak apa. Ni share benda-benda yang menyakitkan hati orang, buat apa. Alhamdulillah, dia masuk ke tak keputusan peksa anak dia 9A. Alhamdulillah, tak kusangka kan, rupanya kepandaiannya dari warisi daripadaku. Yang baca tu pula, yang tengok tu pula anak fail semua. Lagak kau tengoklah, tak jadi apa anak kau ni. Tengok, tu yang kita tak nak. Hati-hati. Ada seorang perempuan penyakit ain, rambut dia cantik, orang semua puji, tapi ada orang tak puas hati dengan dia. Benanah ni kepala. Tu sebab bukan untuk di-share-share. Hati-hati dengan penyakit ain. Hati-hati. Kalau tuan-tuan tengok saya lah share, kebanyakan saya share gambar ceramah je. Tak ada saya share gambar lain. Tak ada. Kan? Jadi saya faham tu, signal-signal tu saya faham. Cara pandang, cara kaki balik-balik tempat duduk tu saya faham lah. Bila nak habis saya cek ni dah hentak tutup. Sabar. Orang perempuan tu masalah ni, kalau tak puas hati tu nampak. Orang lelaki tu relax macam ni. Dalam hati dia, tak, semua ada pahala ni. Semua ada pahala, jangan risau. Dengar kuliah ni, ada pahala. Taman-taman syurga. Tapi lain-lain lah level. Mana sama duduk tengah dengan sandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh, tak payah beralih, ni contoh aja. Ni kawan tu bengkak mana? Kau sedap lah sandar kat dinding lah. Tempat aku lah tu, dia kan. Apa? Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa cukup sekadar tu. Cabaran rumah tangga saya dah beritahu tadi, atasi. Kata cerdik pandai, orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Rumah tangga mesti ada masalah. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tapi dalam ujian tu tentu ada hikmah ni. Oh, gaduh-gaduh rupanya jadi kenal, dah tahu dah ada sensitif yang tu. Tak boleh cakap lah pasal tu, jangan. Oh, baru tahu dah yang isteri kita ni dia tak boleh mana. Okey, kita tahu dah hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Itu dia. Jaga elok-elok, ya. Jadi cukup sekadar tu, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, yang sebaik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung.